Walaupun yang mengajar perempuan ni tidaklah tinggi mana, ilmu saya ni sikit je, ilmu saya ni, tapi setidak-tidaknya ada sedikit panduan untuk tuan-tuan nak membaca Quran. Tidaklah buta tajwid perempuan. Allahu Akbar. Siapa yang dapat membantu kita di hari kiamat kalau tidak Quran yang kita baca pada hari ini, perempuan ya? Anak cucu kita yang kita tinggalkan nanti belum tentu doakan kita. Tapi kalau Quran yang kita baca semasa hidup di muka bumi Allah, maka insya-Allah janji Allah Subhanahu Wa Taala, janji Rasul kita, dia akan datang kepada kita untuk memberikan syafaatnya, insya-Allah. Dia tu siapa? Quran yang kita baca semasa hidup di muka bumi Allah. Jadi puan-puan, kita sedar bacaan kita tidak sempurna, tapi jangan langsung tidak membaca Quran. Jangan pula, ustaz boleh gani bacaan saya banyak salah maka saya tak nak baca Quran. Tak boleh puan-puan, kena baca Quran. Walaupun bacaan kita banyak salah, kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Tok guru saya pesan kepada saya dulu, selepas habis mengaji Quran kita berdoa. Berdoa apa ustaz? Minta ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Di saat aku membaca Al-Quran tadi, ya Allah, sesungguhnya aku ni hamba-Mu yang sangat lemah dalam membaca Quran. Kita mengaku pada Allah kita ni lemah membaca Quran, perempuan ya. Bacaan kita tak sempurna 100% perempuan. Lagu Quran, perempuan ni baca Quran ada lagu tak? Ada, cuma tak tahu lagu apa. Sebab apa? Kita tak belajar lagi. Tak apalah, lagu tu kemudian. Yang penting perempuan baca Quran adalah tajwid. Yang paling penting adalah tajwid. Itu yang dititik beratkan oleh para ulama. Dan perempuan bacalah Quran setakat mana kita mampu, walaupun hanya sekadar surah-surah lazim, bacalah Quran perempuan ya. Dan kalau perempuan tak tahu nak membacanya bagaimana, cuba dapatkan panduan daripada kegawan. Ustaz, kegawan saya bersama macam saya, ustaz tak reti juga baca Quran sangat. Maka dapatkan panduan daripada siapa? Guru. Siapa guru tuan-tuan dan perempuan? Saya dan mungkin ustazah-ustazah yang lain di luar sana ya. Jadi perempuan jangan malu bertanya, tahu. Kalau tak tahu, perempuan bertanyalah dengan ustaz dan guru-guru sesiapa yang kita kenal di luar sana, insya-Allah. Perempuan, kembali kita berkuliah pada hari ini. Hari ini dah masuk 21 hari bulan Ogos, betul? 21 Ogos bersamaan dengan 4 Safar. 4 Safar 1440 Hijriah. Perempuan, kejap dia bulan Muharram dah tak ada dah. Bila ada lagi bulan Muharram, ustaz? Tahun depan dah perempuan, kalau kita panjang umur. Jadi perempuan doa pada Allah, minta ya Allah panjangkan umur kami ya Allah, sehingga kami dapat bertemu dengan bulan Muharram pada tahun-tahun yang mendatang, insya-Allah. Amin. Perempuan tahu kita tak, kalau bulan Muharram banyak peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram. Bulan Safar pun macam itu juga perempuan. Antara peristiwa yang besar yang berlaku pada bulan Safar untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan adalah bagaimana ditentukan pernikahan, perkahwinan antara siapa? Nabi SAW dengan Siti Khadijah. Jadi perempuan, itu adalah peristiwa yang berlaku pada bulan Safar. Begitu juga bagaimana Nabi SAW mengahwinkan ataupun menikahkan anak baginda, iaitu Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi perempuan, itulah peristiwa yang besar yang berlaku pada bulan Safar. Dan perempuan teruskan kita berdoa, minta pada Allah, minta ampun pada Allah, dan mudah-mudahan mana tahu doa kita Allah terima pada bulan Safar. Dan ada mengatakan bulan Safar ni bulan yang mendatangkan keburukan, tak boleh musafir dan sebagainya. Perempuan itu semuanya adalah perkara-perkara yang palsu yang perempuan jangan percaya ya. Kalau orang zaman-zaman dulu dia kata bulan Safar tak boleh keluar rumah, tak boleh pergi berjalan dan sebagainya, itu semuanya perkara-perkara yang tidak boleh dipercaya, jangan dipercaya perempuan. Perempuan, tidak ada bulan dalam Islam yang membawa kepada sial ataupun kadang-kadang ada orang kata mendatangkan keburukan. Tak ada dalam Islam perempuan ya. Semua bulan-bulan Islam baik berlaku. Cuma perempuan, sebelum kita keluar rumah tu perempuan baca doa ya. Baca doa nak keluar rumah, baca doa musafir dan sebagainya ya. Insya-Allah. Okeylah perempuan, minggu depan jangan lupa tak ada kelas tau. Minggu depan tak ada kelas, ustaz tak ada kat sini, ustaz berada di Kelantan. Dan insya-Allah perempuan akan mulai balik dengan ustaz pada awal bulan September nanti, insya-Allah. Jadi perempuan yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan kuliah pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
saja. Hari ini adalah kelas terakhir pada bulan Ogos. Tapi jangan lupa bulan 10 nanti puan-puan ada kelas 5 kali dengan Ustaz. Jadi kita cover pada bulan 10 nanti bulan Oktober, bulan Oktober ya. InsyaAllah. Puan-puan yang dirahmati Allah, jangan lupa tabung kita ada di belakang sana. Puan-puan sumbang RM1, RM2. Ustaz tujuannya buat apa Ustaz tabung belakang tu? Tak lain tak bukan kita nak bantu orang miskin, nak bantu asnaf, terutamanya nak beli susu anak-anak asnaf, ni anak-anak yatim dan asnaf. Setiap bulan saya perlukan sekurang-kurangnya RM2,000 untuk nak membeli susu baby perempuan ni. Allah kesian anak-anak ya. Dan sekarang ni susu pun mahal pula harganya tak macam dulu. Jadi perempuan siapa yang boleh bantu mereka, insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan perempuan antara orang yang boleh membantu anak-anak asnaf ya. Dan kalau perempuan nak tahu lebih detail lagi berkenaan dengan bantuan susu asnaf, boleh hubungi Ustaz bila-bila masa. Dan terima kasihlah kepada sesiapa yang menyumbang sebelum ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita selaburkan itu menjadi saham akhirat kepada kita di hari kiamat nanti, insya-Allah. Amin. Puan-puan, hari ini saya tidak akan ganjok kepada bab yang baru selagi tuan-tuan belum betul-betul memahami dua bab yang awal yang Ustaz kita dah habis belajar. Puan-puan sedar tak? Kita dah habis belajar dua bab, betul? Bab yang pertama apa tajuknya? Nun mati dan tanwin. Bab kedua baru habis belajar minggu sudah. Puan-puan faham ke tidak hukum ni mati tu? Nak tahu faham tak faham senang aja. Kita buat sesi soal jawab. Dan puan-puan jangan risaulah puan-puan. Biasa sesi soal jawab Ustaz ni biasa kita jawab ramai-ramai. Puan-puan setuju? Ke nak jawab seorang? Jawab ramai-ramai dah Ustaz. Jawab seorang kamu. Jadi ke depan kami syahid awal. Jadi puan-puan tak salah syahid awal puan-puan ya. Jadi puan-puan insya-Allah puan-puan jawab ramai-ramai. Tujuan ni bukan apa? Nak bagi kita ingat balik, nak bagi kita faham ke tidak apa yang Ustaz ajar selama ini. Jadi puan-puan, hari ini sekejap lagi selepas kita buat ulang kaji ringkas berkenaan dengan dua bab, puan-puan nanti kita nak bincangkan latihan muka surat yang ke-8. Puan-puan dah buat ke muka surat 8? Siapa yang belum buat, saat lagi puan-puan terus tulis jawapan je lah buat. Ya, confirm betul berlaku jawapan kita. InsyaAllah. Jangan lupa, selepas habis semak latihan muka surat 8, nanti balik rumah, puan-puan sambung latihan muka surat 9, boleh? Dia puan-puan buat di rumah, tapi bukan hantar minggu depan. Yang ni kena hantar 2 minggu lagi akan datang. Sebab minggu depan kita cuti kan. Jadi 2 minggu akan datang, puan-puan kuliah balik dengan Ustaz, baru puan-puan hantar. Tapi kena ingat, latihan muka surat 9, puan-puan kena refer kepada satu surah. Tak boleh surah lain, melainkan surah ini aja. Iaitu surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Kat mana surah itu Ustaz? Dalam buku latihan Ustaz ni, muka surat belakang, puan-puan carilah sendiri. Ataupun buka Quran pada juzuk yang ke-30. InsyaAllah ada surah Al-Mutaffifin ya. Okey, muka surat 10 jangan buat dulu sebab belum belajar lagi, insyaAllah. Jadi akan datang bila kita dah habis belajar baru kita buat latihan muka surat 10 dan berikutnya ya. Jadi ingat, tolong pesan pada kawan bahawa latihan baru kita adalah pada muka surat yang ke-9, tapi buat di rumah, hantar 2 minggu akan datang. Boleh ya perempuan ya? InsyaAllah. Dan mudah-mudahan latihan yang Ustaz bagi ini tidaklah membebankan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, balik kepada apa yang kita dah habis belajar setakat minggu ini. Setakat bulan ini puan-puan dah habis belajar sebanyak dua bab dengan Ustaz. Bab yang pertama namanya apa? Nun mati dan tanwin. Bab kedua namanya apa? Jadi kesimpulannya begini, melalui contoh yang Ustaz buat di WhatsApp ini, dapatlah kita gambarkan tentang dua bab yang kita dah habis belajar. Saya kena buat begini supaya puan-puan sentiasa ingat apa yang dia ajar. Kalau saya terus laju je mengajar perempuan, tak pandang kiri kanan dan tidak melihat kesusahan tuan-tuan perempuan untuk memahami hukum ini senang Ustaz mengajar perempuan. Tapi itu namanya pentingkan diri sendiri. Jadi saya tak nak mementingkan diri sendiri, saya pentingkan tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya akan sentiasa mengulang. Maklumlah mungkin ada yang tak datang 2-3 minggu ataupun sebelum kelas ini, ada yang tak datang ke kelas Ustaz. Maka tuan-tuan setakat minggu ini, tuan-tuan sudah belajar berapa bab dengan Ustaz? 2 bab. Iaitu bab yang pertama disebut sebagai hukum nun mati dan tanwin. Nun mati dan tanwin. Okey, baik. Allah Okey, tak apa. Okey, bab yang kedua, bab kedua hukum nun mati. Iklan, itu namanya iklan. Okey, baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi setiap pelajar saya yang berada dalam kelas ini kena faham, walaupun tuan-tuan pernah belajar dengan ustaz-ustaz lain, mungkin ada banyak hukum yang tuan-tuan pernah belajar, tetapi dengan saya setakat ini kita baru belajar dua bab ini. Dan apa yang paling mustahak kita kena faham tentang dua bab ini?
sudah tentu nama hukum bagi setiap bab ini. Betul? Setiap bab ini ada tak nama hukum yang tersendiri? Betul. Okey. Kalau begitu Bapak tolong jawab soalan Ustaz. Di bawah tajuk nun mati dan tanwin kita ada belajar berapa hukum? 5 hukum yang dimulakan dengan apa? Di dalam ma'amuna. Siapa nak tahu jawapan? Saya dah buku tajuk Ustaz ada bagi jawapan. Ya, tak ada masalah. Ini di dalam ma'amuna hukum yang kamu tahu di bawah nun mati dan tanwin. Yang kedua? Di dalam bila guna. Siapa yang dah hafal tu alhamdulillah. Bapa raya boleh mengajar ada cucu dia orang masya-Allah. Tapi siapa yang tak hafal boleh mengajar juga baru pada buku tajuk Ustaz. Yang ketiga, kita ada hukum ikhlas. Yang keempat, kita ada ikhfa hakiki. Dan yang kelima, kita ada izhar hakiki. Puan-puan, mungkin tuan pernah belajar ini dengan ustaz-ustaz lain. Kadang setengah ustaz dia tak ikut susunan aturan ini. Mungkin ada setengah ustaz dia sebut ikhlas dulu, mungkin dia sebut ikhfa hakiki dulu. Tapi hakikatnya hukumnya ada 5 tuan-tuan. Di bawah nun mati dan mungkin berjaya kita sebut tadi alhamdulillah. Seterusnya yang ringkas kita belajar bab yang kedua, hukum mim mati. Yang ni ada berapa hukumnya? Ada 3 saja tak banyak. Iaitu yang pertama idgham syafawi. Okey, good. Yang kedua ikhfa syafawi. Okey. Kemudian yang ketiga disebut izhar syafawi. Tuan-tuan, jadi total di sini hukum kita ada berapa dah? Kita belajar ni. Yes, 5 campur 3 8 dah tuan. Banyak sikit tu. Banyak dah. Kalau sangat 1 2 tu sikit. Kalau 8 tu dah banyak dah Ustaz. Jadi, tuan-tuan tak nak, suka tak suka kena fahamkan 8 hukum tajwid ini di bawah 2 bab yang kita dah belajar terlebih dahulu. Dah faham ni baru Ustaz ada bab yang baru pula insya-Allah. Jadi hari ini saya nak uji kefahaman tuan-tuan tentang 8 hukum yang kita dah belajar. Tapi tuan-tuan tahu ke tidak? Apa tujuan matlamat utama para ulama suruh kita belajar 8 hukum ni? Tak lain tak bukan kata al-Qur'an guru saya adalah untuk memastikan kita ni sebagai pembaca Quran tahu yang mana dengung, mana tidak dengung. Dan selama ni selalu tak usah sebut perkataan dengung tak dengung. Selalu ya. Okey, tuan-tuan tahu tak apa makna dengung? Bunyi sengah. Bunyi sengah. Berapa lama nak bunyi sengah tu? 2 harakat. Dan bunyi sengah tu lahir daripada mana? Pangkal hidung kita. Alhamdulillah. Dan satu lagi istilah, iaitu tidak dengung. Tidak dengung maknanya apa, Ji? Tidak sengau. Tak ada bunyi sengah. Maksudnya? Tiada kiraan, tiada harakat pada itu. Bagus. Jadi tuan-tuan, ada 8 hukum tertera di sini. Cuba kawal Pak Ustaz, setiap hukum ini dengung ke tidak? Boleh? Boleh. Ini soalan senang Ustaz. Kami jawab ramai, no problem. Okey, kita tengok yang pertama. Idgham ma'al munnah. Sebut dulu. Okey, dengung tak dengung? Dengung. Ada maka buku lah isyarat ataupun tanda kat sini di. Ingat tau? Kalau di tu dengung. Okey, kemudian idgham bila munnah? Oh tak dengung. Potong ya, bapak yakin sungguh-sungguh. Tidak dengung, maka pangkal di. Gitu, senang. Dan kita nak bagi ingat ni dengung tak dengung itu je. Dan tuan-tuan jangan ingat benda lain. Melainkan dengung tak dengung sahaja. Kemudian yang ketiga ikhlas dengung tak dengung? Dengung maka bubuh di. Kemudian ikhfa hakiki dengung di juga. Dan yang terakhir izhar hakiki tidak dengung maka bubuh pangkal di. Bermakna daripada 5 hukum yang kita dah ambil belajar selama ni, rupa-rupanya berapa yang berdengung? 3 berdengung, manakala yang tidak dengung? 2. Alhamdulillah. Hukum yang tidak dengung sebut? Idgham bila munnah dengan izhar hakiki. Yang dengung sebut? Idgham munnah, ikhlas, ikhfa hakiki. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan faham, maka baguslah untuk pemahaman tuan-tuan ataupun pengajaran tuan-tuan kepada anak cucu di rumah. Tapi bukan setakat itu soalan saya. Soalan saya ada lagi ni. Baik, tuan-tuan, kalau tuan-tuan betul-betul faham 5 hukum di bawah nun mati dan tanwin, cuba sebut nama hukum apabila huruf ini bertemu dengan huruf ini. Saya sebut apa jumpa apa, tuan-tuan sebut nama hukum. Boleh? Ustaz boleh tengok buku ke? Silakan tengok buku, tak ada masalah. Okey, saya nak tanya soalan. Yang pertama, apakah hukum nun mati jumpa dengan ba? Ikhlas. Lah tu ya alhamdulillah tuan-tuan. Sudah tentu hukumnya ikhlas. Lagi, itu baru satu soalan, ada lagi soalan lain. Apakah hukum nun mati jumpa dengan ta? Nun mati jumpa dengan ta. Apalah ikhlasnya? Ikhfa hakiki. Nampak salah jawab. Subhanallah wa akbar. Itu
baru soalan kedua. Soalan ketiga tak apa. Teruskan menuan. Teruskan kita bersoal jawab. Jadi dengar. Apakah hukum tanwin jumpa dengan mim? Tanwin jumpa dengan mim. Ilham ma'al ghunnah. Tanwin jumpa dengan alif. Izhar halqi. Tanwin ataupun nun mati jumpa dengan sada. Nun mati jumpa dengan ra. Kenapa Ustaz tanya soal ini? Tuan-tuan supaya puan senang mengajar anak cucu di rumah. Dan puan nampak tak? Perlu tak kita mengingat huruf-huruf ni? Perlu. Dengan mengingat huruf, kalau tuan-tuan tak ingat ataupun memang tak boleh, Ustaz saya dah otak saya dah jam tak pernah ingat huruf, maka puan-puan tengok buku mudah apa? Puan-puan dengan mengingat huruf, maka puan-puan boleh menjadikan satu hukum itu dalam Quran kita ataupun dalam bacaan Quran kita, kita tahu hukum tersebut. Okey, soalan berikutnya, apakah hukum nun mati jumpa dengan lam? Bila. Nun mati jumpa dengan mim. Idgham. Idgham ma'al ghunnah. Nun mati jumpa dengan ha. Nun mati jumpa dengan ha. Izhar halqi. Nun mati jumpa dengan kaf. Fa kiki. Nun mati jumpa dengan ba. Iqlab. Nun mati jumpa dengan ra. Nun mati jumpa dengan nun. Begitulah seterusnya. Kalau tuan-tuan boleh soal jawab macam ni di rumah kan, saya yakin lama-lama nanti kita akan jadi orang yang mahir dalam hukum tajwid. Bila mahir hukum tajwid, tuan-tuan, nanti kita bacalah, bagilah apa saja ayat Quran, kita boleh baca dengan lancar. Masalah sekarang ni kita tak berapa faham hukum tajwid, tak mahir. Itu sebab kita mengangkat-angkat mengaji Quran. Jadi tuan-tuan perempuan, dan dalam ingatan kita juga pastikan setiap pelajar bila sebut idgham al-ghunnah, dengar tak dengar? Dengar. Kalau sebut idgham al-ghunnah, tak dengar. Kalau sebut izhar halqi, tak dengar. Kalau sebut fa kiki, iqlab, yang tu juga tuan-tuan kena tahu, dengar tak dengar. Okey, sekali lagi saya ulang. Saya sebut nama hukum, tuan-tuan sebut dengar ke tidak? Boleh? Okey, tadi saya sebut nama hukum, dengar betul-betul. Iqlab, dengar. Fa hakiki, dengar. Idgham bila guna, tak dengar. Tidak dengar. Izhar halqi, tak dengar. Semua pandang ke whiteboard. Alhamdulillah. Satu jawapannya ada kat whiteboard, Ustaz senang sangat. Insya-Allah. Dan jangan lupa idgham ma'al ghunnah, dengar hukumnya. Alhamdulillah. Jadi ada 5 hukum ini. Puan-puan belajarlah dengan mana-mana ustaz di luar, confirm tak lebih tak kurang daripada 5 hukum. Cuma mungkin ada setengah ustaz yang menyebut hukum yang utama dan kedua ini dikombinkan, dia kata idgham. Ada setengah ustaz disebut dengan hukum idgham. Yang ini iqlab, yang kedua ikhfa, yang ketiga keempat izhar halqi. Jadi seolah-olah macam ada 4 hukum. Rupa-rupanya di bawah idgham nanti dipecahkan kepada 2, iaitu ada ma'al ghunnah dengan bila ghunnah. Okey, baik, settle hukum nun mati dan tanwin. Apa kata tengok bab yang kedua, hukum nun mati yang baru selesai kita belajar minggu sudah. Okey, tuan-tuan puan, ingat tak? Setiap hukum ni juga ada hukum dengung dengan tidak dengung. Okey, untuk idgham syafawi dengung ke tidak? Dengung, maka betul lagi. Kalau ikhfa syafawi ni dengung juga, kecuali izhar syafawi tidak dengung. Jadi kesimpulannya, daripada 3 hukum ni, berapa yang dengung? Berapa yang tidak dengung? 1. Dan tuan-tuan puan, punya senang hukum ni mati ni berbeza dengan hukum ni mati dan tanwin pasal penggunaan hurufnya sedikit. Untuk idgham syafawi hurufnya berapa? 1 apa dia puan? Mim. Kalau ikhfa syafawi, ba. Kalau izhar syafawi, 27. Puan 27 tu senang aja. Tolak ba dengan mim. Kan huruf jaya ada 29. Tolak ba dengan mim, maka bakinya adalah huruf izhar syafawi. Okey tuan-tuan puan, sebelum kita semak jawapan kita pada muka surat yang ke-8, saya nak uji tuan-tuan puan. Saya sebut apa jumpa apa, puan-puan sebutkan nama hukumnya. Boleh? Mim mati jumpa dengan alif. Izhar syafawi. Izhar kira puan-puan izhar kira habila. Ini saja izhar syafawi. Mim mati jumpa dengan mim. Izhar syafawi. Mim mati jumpa ba. Mim mati jumpa ta. Izhar. Mim mati jumpa jim. Izhar. Mim mati jumpa mim. Izhar syafawi. Mim mati jumpa ba. Bimai kanfu itu sajalah.
kalau saya dibagi peluang ataupun ditanya oleh ustaz, hukum mana yang senang? Bab kedua ke bab pertama? Jawab dia bab kedua lagi senang. Pasal hukumnya tak banyak 3 dan hurufnya pun tak banyak juga kan? Dan ingat tak masa ustaz mengajar hukum mati, ada tak ustaz khabar kenapa ketiga-tiga hukum ni namanya syafawi? Apa makna syafawi? Apa kena-mengena dengan perkataan syafawi tu? Sebutan huruf mim. Nak sebut mim mesti guna bibir, iaitu syafawi. Itu sebab dinamakan ketiga-tiga hukum ini dengan syafawi. Jadi tuan-tuan puan kena ingatlah, kena ditanya oleh anak cucu kenapa dia dinamakan syafawi, sebab dia menggunakan sebutan huruf mim. Nak sebut mim mesti guna bibir. Bibir disebut dalam bahasa tajwid adalah syafawi. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, cuba tuan-tuan puan sebut pula hukum yang saya sebut ni dengung ke tidak bacaannya? Izhar syafawi. Tak dengung. Idgham syafawi. Ikhfa syafawi. Senang sangatlah ustaz. Ustaz bagi soalan mencabar sikit. Okey. Saya nak bagi soalan mencabar. Saya nak combine. Saya akan combine ke 8 hukum ini. 2 bab ni saya combine. Jadi 8 hukum. Dengar betul-betul apa jumpa apa tuan-tuan sebut. Boleh? Kamu hukumnya? Okey, ready? Jawab ramai-ramai. Tuan-tuan puan, mim mati jumpa dengan ba. Ikhfa syafawi. Tanwin jumpa ba. Tanwin jumpa ikhlas. Jangan confuse. Kalau mim mati jumpa ba, ikhfa syafawi yang punya. Ni. Tapi kalau ustaz kata nun mati ataupun tanwin jumpa dengan ba, maka hukumnya ikhlas. Tadi mim mati jumpa dengan ba, ya. Okey, seterusnya kalau ustaz kata mim mati jumpa dengan alif, izhar syafawi. Nun mati jumpa dengan alif, izhar syafawi. Nampak? Dengar betul-betul ustaz sebut mim mati ke tanwin ataupun nun mati. Jadi kalau tuan-tuan nampak mula-mula dalam Quran tu tulisannya nun mati, maka rujuk bab 1. Tapi kalau nampak mim mati, rujuk bab 2. Begitu. Cuma pilih bila hukum yang mana berkenaan dengan apa ayat yang kita baca. Okey, teruskan soalan saya diteruskan. Nun mati jumpa dengan ra. Idgham. Mim mati jumpa dengan ra. Izhar syafawi. Mim mati jumpa dengan mim. Idgham syafawi. Nun mati jumpa dengan mim. Idgham. Ada cukuplah ustaz. Insya-Allah kami mahir. Baik, seterusnya kalau tuan-tuan mahir semua-semua, mari kita bincang jawapan muka surat yang ke-8. Dan lepas ini saya nak kita baca Quran dan cuba kita praktikkan ke-8 hukum dalam bacaan kita. Tuan-tuan faham ke tidak bacaan ni bagaimana? Okey, ready muka surat yang ke-8. Tuan-tuan puan, latihan yang ke-5 nampaknya kita dah masuk kepada latihan yang ke-5. Bermakna sebelum ini saya harap tuan-tuan sudah berjaya membuat sebanyak 4 latihan sebelum ini, insya-Allah. Okey, latihan yang ke-5 kali ini di bawah tajuk mim mati. Okey, soalannya, nyatakan hukum bacaan bagi kalimah ini dalam braket apa? Idgham syafawi atau ikhfa syafawi atau maknanya kita nak kena rujuk bab 1 ke bab 2? Bab 2 sahaja. Bab 1 jangan tengok, ustaz tak tanya. Tapi akan datang ada soalan yang mana ustaz combinekan antara bab 1 dengan bab 2, ya. Okey, kali ini puan-puan tengok bab 2 sahaja. Soalan yang pertama ikut walam yulad. Apa jumpa apa? Cuba tulis dulu mim mati anak panah jumpa dengan ya. Boleh tak? Tuan-tuan tulis mim mati anak panah jumpa dengan ya. Supaya tuan-tuan nampak sampai bila-bila apa jumpa apa. Seterusnya apa lagi jawapannya apa? Izhar syafawi. Tulis molek-molek kat situ izhar syafawi. Ada hukum lain lagi tak? Ada tapi belum belajar. Masa jawablah. Contohnya you dah ada. Itu qalqalah. Bapa belum belajar jangan jawab. Sekali lagi dia ulang tadi apa jumpa apa? Mim mati jumpa dengan ya. Hukumnya izhar syafawi. Seterusnya nombor 2. Innakum mujrimun. Bukankah mim mati jumpa dengan apa? Mim yang besar. Tulis kat situ mim mati. Tahu tak nak tulis mim mati macam mana? Kan saya dah tunjuk ajar sebelum ini. Mim mati macam ni lah. Mim mati anak panah jumpa dengan mim besar tu. Apa macam ni? Lepas tu baru tuan-tuan sebut nama hukumnya apa? Idgham syafawi. Kena refer
yang bab yang kedua. Kan Ustaz kata tadi, sekarang ni kita bincangkan tajuk bab yang kedua. Bab satu jangan tengok bapaknya. Okey, jadi mim mati jumpa mim sabdu, hukumnya idgham syafawi. Soalan yang ketiga. Inna rabbahum bihim. Baik, apa jumpa apa? Mim mati jumpa dengan ba. Maka layak disebut ikhfa syafawi. Tapi jangan lupa tulis mim mati anak panah jumpa ba. Anak panah tu jumpa lah tu dengan huruf ba. Boleh puan-puan ya? Apa-apa tulis masing-masing. Dan mudah-mudahan sampai bila-bila kita faham. Tapi puan-puan ingat tak Ustaz khabar sebelum ini? Bukankah ada mim mati juga di hujung? Dalam ayat tadi ada mim mati yang kedua, betul? Tapi kena ingat, mim mati yang kedua jumpa dengan apa? Tak tahu jumpa dengan apa. Jadi kalau kita tak tahu jumpa dengan apa, atas sebab kita nak baca ayat berikutnya, maka ulama besar, mim mati yang kedua itu disebut sebagai bacaan bersifat izhar. Disebut bacaan bersifat izhar. Bubuh not kat situ tulis anak panah bacaan bersifat izhar. Anak panah itu tunjuk pada mim mati yang hujung sekali itu. Kenapa disebut bacaan bersifat izhar ni? Sebab tidak bertemu dengan huruf-huruf izhar syafawi. Maka tuan-tuan jangan pula pandai-pandai bubuh izhar syafawi kat situ ya. Jadi sekadar bacaan bersifat izhar. Jadi jawapannya satu ke dua? Jawapannya nanti satu ke dua? Satu je dah, iaitu izhar ikhfa syafawi, iaitu pada mim mati jumpa dengan ba. Itu sahaja jawapannya. Yang bacaan bersifat izhar tu nanti dalam exam tak perlu jawab. Tapi kalau jawab juga tak ada markah. Sebab itu tidak termasuk dalam hukum tajwid kita ya. Okey, seterusnya soalan yang keempat. Rabbihim min. Kali ini mim mati jumpa dengan mim satu, maka jawapan kita idgham syafawi. Siapa yang dah faham tu, puan-puan tak payahlah tulis mim mati anak panah jumpa dengan mim, tak payah macam tu. Puan-puan gariskan aja pun dah memadai. Tapi kalau puan-puan nak lebih faham, puan-puan kena tulis mim mati anak panah macam saya tulis tadi jumpa dengan mim satu. Maka jawapannya idgham syafawi. Sambung. 5. Bihamdi. Sekali lagi. Bihamdi. Mim mati jumpa dengan dal, maka jawapan kita izhar syafawi. Pandai. Soalan nombor 6. Ikut. Alam ya'lamu bi anna. Baik, ada berapa mim mati? Ada dua. Dua-duanya layak dipanggil hukum yang tertentu. Iaitu yang pertama, mim mati jumpa apa? Ya, kalau puan-puan tulis mim mati jumpa dengan ya, puan-puan gariskan sahaja pun okey, tak ada masalah. Jadi kita faham, mim mati jumpa ya. Jawab dulu hukumnya apa? Izhar syafawi. Pandai. Soalan hukum yang kedua padanya ya'lamu bi, mim mati jumpa dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Soalan ketujuh. Wa imra'atuhu. Bukankah ada mim mati? Maknanya oleh kerana sekarang ni kita bincangkan tajuk mim mati, maka tuan-tuan kasih jumpa mim mati pada bacaan kita. Jadi mim mati itu jumpa dengan ra kan? Okey, apa jawapan kita dulu? Izhar syafawi. Pandai. Baik, seterusnya soalan yang ke-8. Waraihim muhit. Sebut. Kali ini mim mati jumpa apa? Tuan-tuan kena faham, mim mati jumpa mim satu, maka jawapannya tak lain tak bukan idgham syafawi. Ikut ustaz mudah. Kali ini tuan-tuan soalan 9 sampai soalan 16, puan-puan baca sendiri, ustaz nak tengok. 1, 2, mula. Soalan ke-9. Boleh dibaca wayamna'una pun boleh juga, tak ada masalah. Sebab arahannya ustaz tak kata apa pun, sama ada wasal atau wakaf. Okey, tak kisahlah. Baca wayamna'un boleh, wayamna'una pun boleh. Yang penting mim mati jumpa apa? Nun. Maka jawapan kita izhar syafawi. Pandai. Soalan yang ke-10 baca. Sekali lagi dengar. Rabbuhum bidhanbihim.
tidak? Sekali lagi dengar Ustaz baca. Rabbuhum bidhanbihim. Kedengarannya sama tak sama dua tempat tadi tu? Tak sama. Sekali lagi dengar. Rabbuhum bidhanbihim. Kedengarannya sama. Puan tengok mulut Ustaz baca Quran tadi. Puan jawapannya sama. Jawapannya kedengaran bacaan kita tadi sama. Tapi kena ingat hukumnya berbeza. Yang pertama, mim mati jumpa dengan apa? Apalah mim mati jumpa dengan mim? Mim mati jumpa dengan ba. Yang tu mesti hukumnya ikhfa. Tu di bawah tajuk mim mati, ikhfa syabawi. Tetapi yang sebelahnya tu bidhanbihim. Nak jawab ke tidak? Tak perlu jawab sebab Ustaz tak tanya. Tapi papan sedar tak bahawa Rabbuhum dengan bidhanbi cara bacaannya sama. Tetapi hukumnya berbeza. Yang tadi kita sebut ikhfa syafawi, yang kedua second tu hukumnya adalah iklab. Mana pun tahu iklab? Ada mim kecil menegak. Ingat mim kecil menegak, ingat iklab. Bapa percayalah tak ada hukum dalam dunia yang guna mim kecil menegak melainkan iklab. Tapi kalau orang tanya apa jumpa apa tu? Bidhanbihim apa jumpa apa? Mim mati. Nun mati jumpa dengan macam tak menjawab dia soalan Ustaz. Jawapannya nun mati jumpa ba. Bapaknya kau pula fikir apa Ustaz? Mim kecil jumpa dengan ba. Tak ada hukum mim kecil jumpa ba apa. Ya Allah, bapa pergi tanya dengan mana-mana Ustaz. Tak ada. Yang ada dalam Quran nun mati jumpa dengan ba. Maka hukumnya jelas Jadi puan, perasan tak? Hukum tajwidnya lain, tapi cara bacaannya sama. Sekali lagi dengar, Ustaz baca apa ikut ya? Rabbuhum bidhanbihim. Masa sebut Rabbuhum bibir rendah, bibir buka sikit, betul? Masa sebut bidhanbi pun rendah juga. Jadi ulama-ulama mengatakan walaupun hukumnya berbeza tapi cara bacaannya sama. Yang pertama tadi hukum apa? Ikhfa syafawi. Yang kedua hukum apa ni? Iklab. Baik. Puan, siapa mak ayah kepada ikhfa syafawi? Siapa mak ayah dia? Mim mati. Siapa pula mak ayah kepada iklab? Nun mati dan tanwin. Setakat ni faham yang tu? Allah. Minta maaf tuan-tuan puan. Saya guna bahasa biasa-biasa je supaya perempuan-perempuan mudah faham apa yang diajar. Kalau saya detailkan banyak guna istilah-istilah dalam Arab, takut kita tak faham. Bila tak faham nanti kita syahid awal. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, mari teruskan perjuangan kita. Soalan ke-11, baca ramai-ramai. Nampak tak tadi yang perempuan tutup bibir rapat-rapat? Annahum mab'uthun. Perempuan mim mati jumpa apa kat situ? Mim mati jumpa mim satu. Boleh digariskan, boleh ditulis kat sebelah kiri. Jadi perempuan jawapannya apa? Idgham syafawi. Bagus. Soalan 12. Baca. Kali ini mim mati jumpa apa? Nun. Mim mati jumpa dengan nun. Maka jawapannya izhar syafawi. Perempuan, biarlah kita punya teori itu maknanya kita tahu hukum tajwidnya dengan praktikal dengan baca kita biar sama. Maksud Ustaz biar dua-duanya betul belaka. Jadi tuan-tuan bila kita baca soalan 12, mamnun. Sebut sekali lagi. Mamnun. Maka kalau anak cucu tanya apa jumpa apa, mim mati jumpa nun. Hukumnya izhar syafawi. Soalan 13 silakan. Sekali lagi. Kuntum bihi ataupun bihi pun boleh juga. Yang penting mim mati jumpa apa? Mim mati jumpa dengan ba. Maka hukumnya iklab ikhfa syafawi. Perempuan jangan salah channel. Kalau mim mati bab 2, kalau nun mati bab 1. Perempuan jangan salah keluarga ataupun jangan salah bab perempuannya. Itu sebab setiap hukum tajwid yang Ustaz ajar semuanya ada bab-bab. Ada bab 1, 2, 3 sampai lah bab 18 perempuan. Allahu Akbar. Dan setiap bab itu mempunyai cerita yang berbeza-beza. Tak sama ya. Okey, soalan 14. Baca ramai-ramai. Wal amru. Sebut. Itu kalau wasal. Kalau wakaf, wal amru pun boleh juga. Boleh. Yang penting mim mati jumpa apa je? Ra. Maka
jawapan kita? Ikhfa' syafawi. Tengok jawapan masing-masing. Puan-puan tandakan sendiri. Ya, betul ke salah? Kalau salah tolong diperbetulkan. Okey, yang terakhir soalan 16. Kan selalu kita baca surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Jadi alam nashrah itu merujuk kepada mim mati jumpa dengan nun. Maka jawapan kita alhamdulillah. Lega Ustaz dengar jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Kalaulah itu yang puan-puan berjaya praktikan semasa baca Quran di rumah, insya-Allah pahala yang besar menanti pada kita tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Amin. Tuan-tuan, seronok tak kalau kita baca Quran kita faham tajwid? Seronok ke tidak? Seronoklah Ustaz, tak dapat digambarkan keseronokan kita. Berbeza dengan orang yang baca Quran tanpa tajwid ataupun tanpa ilmu puan-puan. Mereka akan baca Quran tu berangkat-angkat, kejap betul, kejap salah. Mungkin banyak salah daripada betul. Tapi macam kita setakat hari ni sudah dapat hukum ni, kalau puan-puan mampu praktikan dalam bacaan, insya-Allah puan-puan sudah mengelakkan daripada berlakunya kesilapan yang kecil dalam membaca Quran. Oh ya puan-puan, jangan lupa ya, tilawah Quran peringkat antarabangsa sudah pun bermula. Dan malam tadi dah 2 malam dah saya ustaz ya. Jadi puan-puan tolonglah tengok buka channel TV 1 RTM ataupun TV Al-Hijrah, ada siaran langsung tilawah Al-Quran peringkat mana ni? Antarabangsa. Beberapa bulan sudah peringkat kebangsaan negara kita. Ini peringkat overseas, international puan-puan. Dan saya sempat tengok 2 malam sudah peserta daripada Kenya. Allah Akbar. Hebat bacanya puan-puan. Kalau kita tengok negara Kenya ni, ya Allah, negara yang miskin puan-puan, antara negara miskin lah kan. Tetapi bacaan Quran, Masya Allah, qari'nya boleh tahan juga. Suaranya sedap ya, lagunya boleh tahan puan-puan. Tapi kan nanti akhirnya yang diambil kira adalah, yang paling utama adalah tajwid. Jadi nanti puan-puan hakim-hakim akan menghakimi tajwidnya okey ke tak okey. Dan puan-puan, sebenarnya baca Quran ni apa yang paling utama? Jawapannya tajwid. Nombor dua puan-puan maka diambillah kira sebagai taranum lagu-lagu Quran, fasahah, kelancaran. Tapi yang paling utama adalah tajwid kita. Okey, tahniahlah puan-puan dapat menjawab soalan muka surat yang ke-8 tadi dengan betul. Semua betul belaka jika jawapan puan-puan. Betul lah pasal baru semok tadi, alhamdulillah. Dan kepada pelajar yang baru tulis jawapan confirm betul semua, tak ada salah. Siapa yang salah tolong betulkan jawapan puan-puan ya, alhamdulillah. Puan-puan jangan lupa tahu sambung latihan kita muka surat yang ke-9. Puan-puan buat di rumah, ustaz bagi masa 14 hari 14 malam. Puan-puan buat di rumah, nanti 2 minggu akan datang hantar buku ni pada ustaz, boleh? Insya-Allah. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ada soalan tak nak tanya tentang 2 bab ni yang kita dah habis belajar ni? Kalau tak ada, ustaz nak buat satu kesimpulan. Puan-puan sebagai pembaca Quran, tiap-tiap hari dok kita baca Fatihah. Puan-puan janganlah tak tahu hukum ni ada ke tak ada dalam baca Fatihah kita. Okey, rupa-rupanya daripada 8 hukum yang kita dah belajar ni, dalam Fatihah ada beberapa hukum terdapat di dalamnya. Puan-puan, jadi apakah hukum terdapat dalam surah Fatihah daripada 8 hukum ni tadi? Okey, perhatian. Setakat hari ni yang kita belajar ya, surah Al-Fatihah. Okey, dalam satu hari sehari semalam berapa kali kita baca Fatihah? 17 kali. Mana kita tahu, puan-puan kira dah campur dah rakaat solat kita kan. 2 campur 4 campur 4 campur 3 campur 4, totalnya 17 kali sehari semalam mesti baca Fatihah. Jadi kata ulama, dalam surah Fatihah kita nanti dalam bab 1 ni mesti ada hukum izhar halqi. Bab 1 mesti ada izhar halqi. Ada berapa? Siapa tahu? Izhar halqi ada berapa dalam Fatihah? Tak apa yang saya jawab. Jawabnya satu aja. Dua ni ada pada kalimah an'amta. Betul tak? Satu ni je. Betul, jangan ada tahu. Ini dia an'amta. Jumlahnya 1. Ya. Kemudian habis, tak ada lagi. Tuan-tuan perempuan jangan mencari idgham ma'muna bilamuna iqlab. Pagi kita ada dalam Fatihah. Yang ada Allah letakkan dalam surah itu adalah izhar halqi. Satu ni je. Okey, kemudian bab yang kedua. Bab 2 hukum mimati. Hukum mana yang ada dalam Fatihah kita? Izhar syafawi. Ustaz dah bagi tahu dah minggu sudah dalam hukum izhar syafawi. Dalam Fatihah ni ada 4. Ada 4 tempat, iaitu pada kalimah alhamdu. Ada ustaz bagi tahu di minggu sudah. Kemudian kita ada an'amta,
An'amta, ya. An'amta, kemudian kita ada alaihim. Alaihim ghairi, betul? Dan lagi satu, alaihim wala. Tuan-tuan, bukannya banyak pun. Jangan diingat, kalau setakat 2 bab yang kita dah belajar ni, ada berapa hukum dalam Fatihah? Jawabnya ada 2. Ni, Izzah Halki dengan Izzah Suwani. Hukum lain jangan duk cari, memang tak ada dalam Fatihah. Jadi tuan-tuan tolonglah bawa dalam bacaan Fatihah kita sat lagi kita nak solat zuhur. Maka tuan-tuan kena ingat pada sebutan An'amta ada hukum Izzah Halki. Cuba sebut sama-sama. An'amta. Ingat dalam ingatan kita Nur Mati jumpa Ain Izzah Halki. Kemudian bab yang kedua pula ada menyebabkan izhar syafawi. Ada berapa? Ada 4. Antara contoh kalimah ni sebut alhamdu, an'amta alaihim ghairi, alaihim wala. Yang tuan-tuan duk nampak ni mati ni kan? Ni mati di pedal, ni mati di peta, ni mati di berin, ini mati di bawah waw. Maka inilah namanya izhar syafawi. Tapi tidak terhenti setakat itu aja tuan-tuan. Selagi kita nak baca surah Al-Baqarah, sudah tentu kebanyakan hukum ini ada dalam surah Al-Baqarah kita. Jadi tuan-tuan, setakat ni ada soalan nak tanya tak? Jadi saya harap sepanjang 2 bulan dia je. Hukum mati itu ada izhar mutlak. Izhar mutlak, okey. Izhar mutlak ni nanti kita akan belajar dalam tajwid tahap yang kedua je. Itu di bawah satu hukum izhar juga. Tapi saya tak masukkan dalam hukum nun mati dan tanwin. Sebab apa? Izhar mutlak yang Haji sebut dia hanya melibatkan nun mati saja. Dia tidak melibatkan tanwin. Jadi saya asingkan, nanti kita belajar masa tajwid tahap yang kedua semester depan, insya-Allah, ya. Tapi kalau tuan Haji nak masukkan juga dalam ni, boleh silakan. Jadi setengah ustaz dimasukkan dalam hukum ni, tapi bagi saya jangan dimasukkan, jangan dicampurkan. Sebab apa? Izhar mutlak dia tidak melibatkan tanwin. Dia hanya melibatkan nun mati. Sedangkan kesemua hukum ini melibatkan nun mati dan tanwin. Itu pula kan masing-masing. Ya, kalau tuan-tuan rasa nak masukkan, silakan masuk. Dan dulu pernah juga saya belajar hukum izhar mutlak ataupun izhar wajib dimasukkan dalam bab yang pertama. Ada juga setengah ustaz yang masuk bab-bab begitu. Jadi tuan-tuan gini dah. Sebenarnya hukum tajwid ni banyak dia punya pendapat di kalangan para ulama. Jadi tuan-tuan ambil pendapat yang mudah, yang senang kita faham. Jangan yang susah kita faham. Tapi kalau tuan-tuan rasa nak mencabar, belajarlah hukum tajwid ke peringkat yang lebih tinggi. Apa tahu tak? Hukum tajwid ni ada belajar sampai peringkat master tau. PhD ada. Tu rakan saya dulu, ada sahabat saya Bilal. Bilal di sebuah masjid, dia Bilal bukan imam. Tapi dia belajar dekat UIA, peringkat master dalam bahagian Quran dan tajwid. Masya Allah, saya pun tak sampai ke situ. Berbuat Allah. Tapi dia mampu belajar, Masya Allah. Jadi, rupa-rupanya hukum tajwid ni luas dan tinggi pembelajarannya. Yang puan-puan ni baru peringkat apa? Kita ni baru peringkat sijil. Lepas sijil, diploma. Nanti sijil tuan-tuan puan-puan dapat, boleh sambung peringkat diploma. Kat mana sama ada peringkat diploma ustaz? Banyak tempat universiti tempatan ada menawarkan peringkat diploma. Tuan-tuan pergi sambung dah. Malulah ustaz, sekarang ni dah tua dah, ustaz nak menyambung apa? Ada di perempuan ilmu. Kalau ada open pada kita, silakan sambung. Dan perempuan, saya rasa banyak juga tempat-tempat pusat-pusat pengajian swasta yang menawarkan pengajian peringkat diploma, degree dan juga master dalam pengajian Al-Quran dan tajwid. Okey. Terima kasih tuan atas soalan tadi. Bagus. Alhamdulillah. Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada. Okey. Kali ini kita baca Quran, kita bagi kepada 4 grup. 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 grup. Dan standby dah setiap grup untuk saya bersoal jawab secara beramai-ramai, berjemaah. Bapa jangan risau, tidak akan ditanya seorang-seorang, ya. Okey, ready? Kita buka Quran kita, surah Al-Baqarah juga kan? Dan puan-puan tahu tak cerita tentang surah Al-Baqarah ni? Pernah Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, kata Nabi, ya, rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, kata Rasulullah, maka ia tidak akan dimasuki oleh syaitan. Puan-puan, agak-agak sanggup tak kita baca surah Al-Baqarah di rumah kita? Ustaz saya busy lah, Ustaz tak dan Ustaz ibu surah Al-Baqarah banyak, Ustaz 286 ayat. Maka perempuan setidak-tidaknya sehari semalam bacalah paling tidak ayat kursi. Perempuan tahu tak ayat kursi itu ada dalam surah Al-Baqarah? Takkan ayat kursi pun kita tak mampu nak baca, lepas pergi sembahyang baca. Sekali baca 2 kali ayat kursi. Perempuan
setidak-tidaknya rumah kita tidak dimasuki oleh syaitan. Ini pesan Nabi kepada kita. Sekali lagi saya ulang yang hadis tadi. Kata Nabi apa? Barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka rumahnya tidak akan dimasuki oleh syaitan. Jadi puan-puan bacalah surah Al-Baqarah, paling kurang ayat kursi kita baca ya setiap hari di rumah kita, insya-Allah. Hari ini kita sambung ayat 67. Okey tadi. Okey, sekali lagi saya sebut tadi, saya bagikan 4 grup. Grup 1, 2, 3, 4. Setiap grup ustaz bagi soalan, cuba puan-puan jawab apakah hukum yang terlibat pada bacaan kita. Dan puan-puan hanya boleh pilih salah satu daripada 8 hukum yang tertera di whiteboard sahaja. Jangan jawab hukum lain. Okey, ready? Ayat 67. Bawah sekali. Wa id qala Musa liqaumi. Okey, ready? Muka surat 21, surah Al-Baqarah, juzuk yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Musa liqaumihi. Hati-hati ya, kadang saya dengar ada jemaah melantunkan pada huruf dal. Contohnya wa iz qa salah. Puan-puan kena tahu makhraj huruf dal adalah hujung lidah. Hujung lidah kita keluar sikit, tahan pada gigi kacip. Tengok saya baca. Wa iz qala, sebut. Wa iz qala. Dengar lagi. Wa iz qala. Wa iz qala. Nak melantun ke tidak? Tak melantun dia ya. Jangan wa iz qa, wa iz. Kalau iz itu melantun namanya. Salah pada bacaan. Okay, sekali lagi kita ulang. Wa id qala Musa liqaumihi. Wa id qala Musa liqaumihi. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Baik, tuan-tuan nampak tak nun mati? Tapi sebelum tu mi mati dulu. Okey, grup yang pertama di hujung sana. Tuan-tuan nampak tak mi mati jumpa alif? Grup lain jangan jawab. Grup yang pertama hujung sana. Mi mati jumpa alif, nampak tak grup yang pertama? Nampak. Okey, okey. Cuba jawab apa hukumnya? Izhar syarawi, alhamdulillah. Pandai grup yang pertama. Grup yang kedua ni depan ustaz. Grup yang kedua, selepas mi mati nampak tak nun mati? Jumpa dengan ta. Grup yang kedua tolong jawab. Tak jawab pula. Grup yang kedua mana grup yang kedua? Ni grup yang kedua depan ustaz ni ha. 2, 4, 6, 8, 10 orang ni ha. Nun mati jumpa dengan ta, jawab. Pak hakiki alhamdulillah ustaz. Minta maaf ustaz, kami tengah cari air. Kami cari jawapan. Apa hukumnya ustaz? Sabarlah ustaz ya dengan kami. Insya-Allah saya sabar tuan-tuan ya. Tapi jangan lama sangat menjawab soalan tuan. Dan tuan-tuan ingat, nun mati maka tuan-tuan kena refer lah bab 1. Jangan tengok bab 2. Tuan-tuan senang je kata ulama, kata Tok Guru saya dulu, kalau kamu dah nampak nun mati, kamu refer bab 1 je lah. Tapi kalau nampak mi mati tadi, refer bab 2. Dan dalam bab 1 hanya ada 5 hukum, bab 2 hanya ada 3. Jadi tuan-tuan pilih salah satu daripadanya. Tahniah grup yang kedua, jawapannya betul, ikhfa hakiki. Sambung. Qalu atattakhiduna huzwa. Baik, saya tak salahkan tuan-tuan sebab tuan-tuan belum belajar lagi hukum ini. Sebenarnya qalu tu kena baca, du tu kena baca 4-5 harakat. Mungkin ada yang kurang tadi. Andai katalah kita ambil 4, tengok ni. Qalu atattakhiduna huzwa. Bila kita tahu harakat, maka insya-Allah bacaan kita seragam. Tapi tak apa, tuan-tuan doakanlah mudah-mudahan semasa depan puan-puan dapat belajar hukum mat dengan ustaz. Dan mat yang kita baca tadi, qalu adalah mat jaiz munfasil, insya-Allah.
Okey, tak ada lagi dah. Nun mati tak ada, mim mati pun tak ada. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Baik, grup yang ketiga di hadapan ustaz. Nampak tak tuan-tuan perempuan nun mati? Jumpa dengan alif. Jawab izhar halqi. Kenapa tak boleh jawab izhar syafawi? Sebab yang kami nampak dia mati, bukan mim mati. Kalau ustaz kata mim mati jumpa alif, barulah izhar syafawi. Jadi tuan-tuan ingat, kalau nun mati bab 1, kalau mim mati bab yang kedua. Pandai grup yang ketiga. Sambung sebelahnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Berpindah kepada grup yang keempat. Grup keempat tak ramai, 2, 4, 6 orang saja. Okey, tak apa, insya-Allah boleh jawab. Perempuan, grup yang keempat ni, nampak tak nun mati yubayyin lana, nun mati jumpa dengan lam. Cuba jawab apa hukumnya? Idgham bila guna, dapat seorang 2 orang jawab jadilah perempuan wakil grup tu, tak ada masalah perempuan ya. Idgham bila guna, pandai. Kawan yang tak boleh jawab tak apa, dengar jawapan pun itu satu ilmu bagi kita ya. Okey perempuan, idgham bila guna ni dengar tak dengar puan? Tak dengar. Itu sebab kita tak boleh punya senau pada bacaan. Cuba ulang balik bacaan tadi, ikut. Yubayyin lana ma hi. Bila sebut yubayyin lana, itu tak boleh bunyi sengau. Jangan ada bunyi sengau langsung pada bacaan. Tapi ada satu lagi tempat yang perlu diambil perhatian. Perkataan mahiyah. Bapa nampak tak mahiyah? Dekat tulisan ditulis mahiyah, tapi bila baca, bila wakaf, tuan-tuan kena baca mahi. Sebut mahi. Itu ambil perhatian. Ramai juga Ustaz pernah dengar jemaah yang baca bila wakaf mahiyah. Ada yang baca mahi saja pun ada juga. Sebenarnya hi itu kena baca 2 harakat. J. Mahi. Sebut mahi. Dan kalau orang tanya, ini adalah hukum man, hukum tak belajar lagi, namanya man asli. Nanti belajarlah semester depan insya-Allah dengan ustaz ya. Okey, sambung lagi, teruskan perjuangan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr. Berhenti kat situ. Dah habis nafas perempuan, berhentilah dulu ya. Okey, berbalik kepada grup 1. Grup 1 di hujung sekali sebelah kiri saya ni. Nampak tak kalimah baqaratul la? Tanwin jumpa dengan apa tuan? Tanwin jumpa dengan lam. Jawab. Idgham bila guna. Pandai. Alhamdulillah. Dengar ke tidak? Tak dengar. Baru saya tanya ke muslimat menjawab tadi, grup yang keempat pada hukum idgham bila guna sampai bila-bila tidak mendengar ya bacaannya. Okey. Grup yang kedua depan saya ni. Nampak tak kalimah la faridun wa? Tanwin jumpa waw. Idgham ma'al ghunnah. Pandai juga. Idgham apa tadi? Dengar ke tidak? Dengar. Berbeza dengan bila ghunnah tadi je ya. Kalau bila ghunnah tak dengar, tapi kalau ma'al ghunnah dengar. Jadi contoh bacaannya baqaratul la. Itu tak dengar. Baqaratul la tak dengar. Tapi sampai faridun wa, yang tu dengar. Yang tu kena dengar. Cuba ulang, ramai-ramai baca. Innaha baqaratul la faridun wa la bikr. Nampak tak beza tak dengar dengan dengar pada bacaan ini, sebab melibatkan 2 hukum yang berbeza. Okey, kau stand balik. Innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dhalik.
wala bikrun awanun. Nampak ya? Okey, grup yang ketiga depan ustaz, cuba khabar. Apa jumpa aku? Tanwin jumpa dengan ain. Maka jawapan kita izhar halqi. Ustaz rasa macam nak turun ke bawah je, turun atas pentas. Takut nanti perempuan tak boleh nak baca pula. Tak apalah ustaz duduk atas pentas lah perempuan ya. Tapi kalau dapat datang dekat-dekat dengan perempuan kaki bagus sebenarnya, alhamdulillah. Jadi jawapan kita tadi apa tadi? Izhar halqi, sebab tanwin jumpa dengan ain. Okey, seterusnya grup yang keempat sana hujung. Cuba ulang perkataan awanu baina. Ramai pula grup yang keempat ni. Sedangkan baru 6 orang lagi kat sini. Tak apa. Yang lain jemaah, tolong menolong ustaz. Allahu akbar. Okey, grup yang keempat di sana. Cuba khabar kat ustaz nanti dulu. Apa jumpa apa? Tanwin ke nun mati? Ada nun mati pula. Jawabnya tanwin. Perempuan ni tak kuat iman. Allahu akbar. Bila ustaz ubah sikit dah jadi lain jawapan. Jawapannya bukan nun mati tau. Tanwin jumpa dengan ba. Kenapa ustaz kata tanwin? Sebab di atas nun tu baris dua. Baris dua di mana puan? Baris dua di depan. Kan nampak tak waw? Bukan waw. Baris satu seolah-olah macam baris satu. Tapi selepasnya ada mim kecil menegak. Jadi sebenarnya di situ adalah baris dua di depan. Jumpa dengan apa? Ba. Maka jawapan kita tak lain tak bukan? Ikhlas. Pandai grup yang keempat. Alhamdulillah. Masalahnya, dengar tak dengar? Dengar. Alhamdulillah. Sambung lagi sikit. Faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Okey, balik kepada grup satu. Hujung sana grup satu sebelah kiri saya. Cuba sebut tuan-tuan sama-sama. Yubayyin lana. Okey, apa jumpa apa tuan-tuan? Non mati jumpa dengan lam. Non mati jumpa dengan lam. Maka jawapan kita idgham bila huna. Tuan-tuan, itulah cara kita belajar supaya kita faham tentang hukum tajwid. Tuan-tuan kena banyak sesi soal jawab begini. Sambung lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Bila wakafkan kalimah yang tak akhir tadi bunyi begini. Safra. Sebut dia mesti ada bunyi hamzah yang mati. Sebab huruf yang tak akhir pada kalimah itu adalah hamzah. Bila wakaf dia jadi mati. Gostan balik. Innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Bacaan tak seragam, ayat ada yang dulu, ada kemudian yang kemudian tu namanya tertinggal bas. Allahu akbar. Tak apalah tuan-tuan. Ni cuba tengok balik. Grup yang berapa pula? Grup yang kedua. Grup yang kedua jawab perkataan baqaratun safra. Tanwin jumpa dengan apa? Sad. Okey, apa jawapan kita? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni kalau tengok whiteboard dengung tak dengung? Bingung dah, maka bacaannya baqaratun safra. Perkataan baqaratun tu kena dengung dua harakat ya, sebab hukumnya ikhfa. Baik, seterusnya grup yang ketiga di depan ustaz, cuba ulang perkataan di bawah itu. Faqi'un launuha. Apa bertemu apa pula? Tanwin juga dah. Maka hukumnya idgham bila guna. Dengar tak dengar?
temuh pada bacaan. Okey, sambung lagi. Cuba kita ulang balik lagi bacaan tadi sebab tidak seragam ya. Okey, kita ulang pada innaha. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Cukup, sambung lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Nampaknya 3 ayat yang di atas tadi, start daripada ayat 68 dan 9, 70, ayat permulaannya lebih kurang sama. Betul tak? Ya, maka hukumnya sama juga lah tuan-tuan. Hukumnya sama. Kalau Ustaz tanya, perkataan yubayyin lana sama juga yang kita jawab sebelum ini. Nun mati jumpa lam, iaitu idgham bila gunna. Okey, sambung lagi. Tadi kita sudah berhenti mahi, stop kat situ, sambung lagi. Innal baqara tashabaha alaina. Sambung lagi. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Okey, grup yang keempat. Jawab grup yang keempat. Ayat di bawah sekali tadi. Nampak tak insya nun mati jumpa dengan apa buat? Shin. Okey, jawapan kita lebih kepada ikhfa hakiki. Puan-puan dah nampak nun mati, Ustaz dah sebut tadi kan? Maka puan-puan jangan tengok bab yang kedua, tengok bab satu saja. Nun mati. Ada 5 hukum, sudah tentu shin itu adalah kepunyaan ikhfa hakiki. Dengar ke tidak bacaannya? Dengar ya, pandai. Sambung lagi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ardh. Okey, semua jawab ramai-ramai 4 grup. Yang ni insya-Allah mungkin jawapan tuan-tuan betul belaka insya-Allah. Cuba sebut jawab bacaan baqaratul sebut baqaratul tanwin jumpa dengan lam hukum idgham bila guna. Pandai. Sambung sebelahnya pula la dalunun tuthirul ardh. Papan la dalunun tuthir. Tanwin jumpa dengan ta. Tanwin jumpa dengan ta. Hukum ikhfa hakiki. Pandai. Begitulah cara kita belajar memahami hukum tajwid. Mula-mula tu memanglah payah, panjang ceritanya soal jawab. Tapi lama kelamaan kalau kita dah faham, benda tu akan jadi mudah pada kita insya-Allah. Okey, kostan balik. ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Ada kesalahan makhraj huruf. Perempuan kena betulkan makhraj huruf dia. Cuba dengar saya baca. Wala tasqil hartha. Cuba buat setakat tu. Hartha. Ta tu adalah huruf yang mana hujung lidah kena keluar je. Kena tahan pada gigi kacip. Cuba ikut perkataan. Wala tasqil hartha. Hartha. Bukannya harsa, bukan sin. Ikan itu adalah huruf ta. Ta ni hujung lidah keluar, tahan pada gigi kacip. Okey, cuba kita ulang balik. Kita sambung ayat berikutnya. Wala tasqil hartha musallamatun la shiyata fiha. Wala tasqil hartha musallamatun
bacaan. Sekali lagi dengar. Wala tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Okey, satu saja hukum yang kita perlu bincangkan. Musallamatun, tanwin jumpa apa semua? Lam. Jawapan kita idgham bila guna. Tengok dekat whiteboard, dengar tak dengar? Tak dengar. Puan, kalau kita selalu tengok, lama-lama kita akan ingat, kita faham dengar ke tidak pada bacaan, ya. Sambung lagi. Qalul ana ji'ta bil haqq. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. Stop. Tidak ada lagi nun mati atau tanwin ataupun mim mati pun tak ada lagi dah. Sambung ayat 72. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. Sebelum ini ada beberapa orang pelajar bertanya dengan ustaz, macam mana nak baca kalimah ni? Adakah nak baca faddaratum ataupun faddaraktum? Sebenarnya tuan-tuan kena baca dengan hamzah yang mati. Nampak tak di atas alif kecil tu ada hamzah? Dan puan-puan al-kisahnya, hamzah ni kata arwah tok guru saya, dia adalah huruf yang tak ada rumah, huruf yang bermusafir. Itu sebab hamzah ni suka kita nampak dia di atas bertinggi di atas huruf mat. Puan-puan perasan tak dalam Quran, huruf hamzah dia bertinggi atas alif macam ni. Macam ni. Dan puan-puan kadang-kadang kita nampak hamzah tu atas waw. Kadang-kadang kita nampak hamzah tu di atas ya, macam ni. Jadi kata ulama, kata arwah tok guru saya, hamzah ni huruf yang tak ada rumah kesian dia. Maka bila dia menumpang pada huruf alif waw ya, kata ulama, kamu utamakan hamzah pada huruf yang kamu baca. Jadi nampak tak tadi? Hamzah tadi bertanda apa? Kebetulan dia bertanda mati. Hamzah tu mati. Jadi kat sini nak baca huruf hamzah ke alif? Hamzah. Ustaz, kenapa tu alif tu kecil? Memanglah sengaja dikecilkan. Bapak, itu saiznya. Kan dalam Quran huruf alif tu ada besar, ada kecil. Cuma kat situ peliknya nampaknya kecil kat situ, tapi tetap still dipanggil sebagai huruf alif. Jadi puan-puan cuba bayangkan bentuknya beginilah sebenarnya kalau dibesarkan saiznya. Maka puan-puan sekali lagi saya ulang, nak baca hamzah mati ke nak baca alif? Hamzah mati. Maka kita baca sekejap lagi. Fajjaratum fiha. Jangan confuse, jangan keliru. Kalau orang tanya huruf apa yang dibaca, adalah hamzah yang mati. Ya? Dan tuan-tuan, kat sini saya nampak ada mim mati. Puan-puan cuba sebut qataltum nafsan. Nampak tak di awal ayat tadi? Mim mati jumpa dengan nun. Jawab semua. Iya, dah jawab dah semua apa. Syekh Baru buka, ustaz bukan suruh ikut. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Izah Syekh Baru. Ya, alhamdulillah. Minta maaf, ustaz salah faham. Allah, seterusnya. Nafsan fadda. Nampak tak? Nafsan fadda raktum. Tanwin jumpa dengan fa. Jawab. Iqfa hakiki. Selalu jawab ramai, tak ada masalah, insya-Allah. Satu lagi. Mim mati jumpa fa. Cuba sebut tum fiha. Mim mati jumpa dengan fa. Jawabnya izhar. Siapa ustaz? Yang tadi ustaz kamu pada kami fadda rak tum hukum apa ustaz? Jawabnya hukum tak belajar lagi. Nanti ustaz ajarlah akan datang. Sebenarnya fadda rak tadi itu yang kita sebut rak, itu sebenarnya hukum tidak lain tak bukan hanya hukum ra. Ra yang dibaca dengan tebal. Contoh jangan baca faddaraktum, bukan raktum, kena baca raktum. Siapa baca faddaraktum salah sebab dia tidak tebal pada bacaan. Sepatutnya kena tebal. Cuba ikut. Faddaraktum fiha. Raktum fiha. Andai. Okey, sambung. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun.
Ada satu tanwin jumpa dengan mim. Apakah hukum bacaan kita? Tanwin jumpa dengan mim, mukhrijum. Idgham ma'al ghunnah. Maka kalau tengok dekat whiteboard dia dengung ke tidak? Idgham ma'al ghunnah mesti hukumnya dengung. Sambung lagi sebelahnya. Kuntum, sebut. Nun mati ke tanwin? Nun mati jumpa dengan ta. Tengok di whiteboard apakah nama hukum? Ikhfa hakiki. Dengung tak dengung? Dengung pandai. Lagi satu. Kuntum taktumun. Kali ini mim mati jumpa dengan ta, hukumnya izhar. Nampak tak? Orang yang tak belajar dia akan confuse, dia akan keliru. Nun mati ke mim mati? Tuan-tuan, bagi kita yang belajar jangan keliru. Kalau tadi Ustaz jelaskan nun mati jumpa ta, ikhfa hakiki pada perkalimah kuntum. Tapi kali ini kuntum taktumun, mim mati jumpa dengan ta. Sama ke tak sama dengan hukum nun mati jumpa ta tadi? Tak sama. Kalau nun mati di bawah tajuk bab 1, kalau mim mati bab 2. Maka yang mim mati jumpa ta tadi hukumnya apa? Izhar syafawi. Bisa dengar macam ikhfa syafawi pula. Izhar syafawi. Kadang-kadang tiga sehari ni salah dengar juga ya. Jadi puan-puan, insya-Allah mudah-mudahan puan-puan jawab dengan betul ya. Okey, sebelum faqulna dribuhu bi ba'dihha. Jangan melantun pada dad. Sekali lagi dengar Ustaz baca. Faqulna dribuhu bi ba'dihha. Ada nun mati? Ada nun mati? Tak ada. Tanwin tak ada. Mim mati tak ada. Maka tak adalah ke-8 hukum yang kita bincang tadi. Jadi puan-puan jangan duk cari lagi dah. Tak sambung ayat berikutnya. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatin. Carikan saya mim mati. Mim mati ada tak? Ada satu mim mati. Wa yuriikum ayati. Kan ada mim mati tu jumpa dengan apa? Hamzah. Maka jawapannya Kau tahu tak? Kalau nampak mim tu mati, jelas tak mati dia di atas mim tadi? Maka tuan-tuan jangan fikir hukum lain melainkan izhar syafawi yang punya. Dan papan huruf izhar syafawi banyak tak? Berapa? 20? 70 banyak. Selain daripada ba dengan mim. Pandai. Sambung lagi. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarah. Baik, puan-puan, ada tak mim mati? Ada satu mim mati jumpa dengan mim bersabdu. Maka tengoklah bab kedua, siapa dah punya hukum? Idgham syafawi. Pandai. Maka idgham syafawi ni hukumnya dengung tak dengung? Dengung pada bacaan. Cuba ulang perkataan qulubukum min. Mim mati jumpa mim sabdu itulah idgham syafawi. Seterusnya sebelahnya tu je. Min ba'di. Dengung juga, tapi kena ingat di situ nun mati jumpa dengan ba. Maka refer bab berapa? Bab 1. Kita tengok bab 1. Nun mati jumpa ba, siapa punya hukum? Ikhlas. Pandai. Dengung tak dengung? Dengung juga hukumnya. Okey, goskan balik. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Berhenti. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minal
perkataan minhul anhar. Semua nampak tak nun mati? Ada dua kan? Satu jumpa ha dhamir, satu lagi ha dhamir juga. Cuma bapa kena ingat, ha dhamir dalam Quran ada berapa bentuk? Yang Ustaz tunjukkan sebelum ni ada 4 bentuk. Jadi bentuk yang pertama kalau bapa perhatikan ni, minhu tu ha dhamirnya diambil nun mati jumpa dengan ha dhamir yang kepala zirafah. Nampak tak? Itu ha dhamir namanya. Lagi satu sebelahnya tu nun mati jumpa ha dhamir juga, yang bentuknya bersimpul atas ke bawah. Itulah bapa kena faham. Tak kisahlah bentuk macam mana pun, janji huruf itu adalah huruf ha dhamir. Ataupun kalau tak sebut ha dhamir, sebut ha besar, ataupun ha simpul pun boleh juga. Maka jawapan kita sama puan. Apa dia? Izhar halqi. Izhar halqi di bawah bab berapa? Bab 1. Pandai. Sambung lagi. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Sekali lagi dalam ayat yang di bawah ada dua izhar halqi. Yang pertama kat mana? Minha. Sebut minha. Wa inna minha. Ambil minha saja cukup. Lagi satu minhul ma'. Hujung sekali sebut minhul ma'. Sama je. Tadi nun mati jumpa ha, yang ni pun nun mati jumpa ha. Jadi jawapan sama, izhar halqi. Sambung sebelah. Wa inna minha lama yahbiqu min khasyatillah. Wa inna minha lama yahbiqu min khasyatillah. Sekali lagi kita jumpa nun mati. Nun mati yang pertama jumpa dengan apa? Ha dhamir. Nun mati yang kedua jumpa dengan apa? Kha. Jawapannya sama ke tidak? Sama je. Izhar halqi. Pandai. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kali ini ada tak nun mati? Nun mati tak ada, tapi tanwin ada. Kat mana? Bighafilin amma. Cuba sebut. Bighafilin amma. Filin amma, tanwin tu jumpa dengan ain. Maka jawapan kita semua izhar halqi. Alhamdulillah, syukur puan-puan banyak izhar halqi dalam bacaan kita tadi. Sambung. Afataqma'una an yu'minu lakum. Pastikan ada qalqalah pada ta. Dengar sekali lagi Ustaz baca. Afataqma'una an yu'minu lakum. Pada perkataan an yu'minu ada tak nun mati? Jumpa dengan apa? Ya, jadi siapa punya hukum? Idgham ma'al ghunna. Hukum yang pertama yang kami belajar dulu dengan ustaz ya, dulu tak dulu 2 bulan sudah puan ya. Jadi berhati-hati. Jawapannya dengung tak dengung bacaan kita? Dengung. Itu sebab kena bunyi sengau. Cuba ulang. Ayyu'minu lakum. Perkataan ay itu kena dengung. 2 harapkan ya. Sambung. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Carikan saya kalimah yang ada tanwin. Fariqum minhum. Sebut. Bukankah di situ ada tanwin? Jumpa dengan mim. Jawab. Idgham ma'al ghunna. Carikan saya kalimah yang ada nun mati.
Nun mati. Sebut sama-sama. Minhum. Tuan-tuan puan kena berani jawab. Baru tuan-tuan ada keyakinan untuk mengetahui hukum tajwid. Jadi Ustaz tanya tadi kepada kami kalimah yang ada nun mati. Jawapannya minhum. Nun mati jumpa dengan apa je? Ha. Jawapan kita izhar halqi. Pandai. Seterusnya, carikan saya kalimah yang ada mim mati. Ya, baca dia dong. Minhum yasma'una. Sebut. Minhum yasma'una. Abang betul. Mim mati jumpa dengan ya. Maka jawapannya izhar syafawi yang punya. Pandai. Sambung lagi. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Carikan saya nun mati. Nun mati. Min ba'di. Sebab betul-betul? Bukankah di situ ada nun mati? Jumpa dengan ba, maka jawapannya tak lain tak bukan ikhlas. Lagi pun kami nampak mim kecil menegak. Tak ada hukum lain dalam dunia yang guna mim kecil menegak melainkan ikhlas sahaja. Jadi senanglah nak cari ikhlas dalam Quran. Satu lagi, carikan saya mim mati. Wa hum ya'lamun. Jawapannya izhar syafawi. Lagipun kami nampak mim tu mati lah Ustaz. Maka Ustaz dah khabar tadi, jawapannya mesti izhar syafawi. Sambung. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Carikan saya nun mati. Nampak dia menjawab. Jawabnya tak ada. Dah apa buat? Jawabnya tak ada. Bisa dah tunggu mana ni? Jawabnya tak ada. Carikan saya tanwin. Tak ada juga. Carikan saya mim mati. Saja Ustaz soal dia nak menguji keimanan puan-puan tentang apa dia nun mati, apa dia tanwin, apa dia mim mati. Jadi tuan-tuan yang tu kena kenal dulu. Kalau tuan-tuan tak kenal nun mati, tanwin dengan mim mati, maka susahlah kita nak mengecam hukum. Jadi tuan-tuan step yang pertama kena kenal apa dia nun mati, tanwin dengan mim mati. Okey, sambung. Wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu. Tengok ayat tadi semula. Carikan saya nun mati. Nun mati tak ada. Tanwin? Tanwin ada. Okey, tanwin ada kat mana? Ba'dhin qalu. Sebut. Tuan-tuan kena cekap mata tu dengan ingatan seiring sejalan. Di situ ada tanwin Ustaz. Jumpa dengan qaf. Maka jawapan kita apa? Ikhfa hakiki. Kalau tuan-tuan guna Quran tadi Ustaz ni lagi senang. Pasal apa? Dia ada nombor. Setiap nombor 13 mesti ikhfa hakiki. Tapi perempuan kadang-kadang nombor ni salah cetak juga perempuan. Berhati-hati ya. Dia sebab belajar kena ada guru. Baru guru dapat berikan panduan yang sebenarnya. Jadi perempuan di sini tanwin ni jumpa dengan qaf. Betul lah jawapannya 13 iaitu ikhfa hakiki. Wastan balik. Qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum. Carikan saya mim mati. Nahum bima. Sebut. Mim mati jumpa dengan ba. Tengok dekat whiteboard apa nama hukumnya? Ikhfa syafawi. Puan-puan, masa saya belajar dulu saya amat ditempatkan oleh guru saya mengenai dengan huruf-huruf. Huruf-huruf ni saya kena hafal masa itulah saya belajar. Kalau puan-puan dapat hafal, alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu hafal, tengok je lah nota ataupun buku tadi Ustaz ya.
Jadi mim mati jumpa dengan ba hukumnya ikhfa syafawi. Ada lagi tak mim mati? Ada kat ujung. Alaikum tu bukan tu mim mati. Tapi masalahnya Ustaz, kami berhenti kat situ. Kami tak baca ayat berikutnya. Maka mim mati tadi sekadar disebut bacaan bersifat izhar. Sebut semua. Tak boleh jawab izhar syafawi sebab kita tak baca ayat berikutnya. Melainkan kalau Tuan Haji baca alaikum liuhajjukum, baru jadi izhar syafawi. Jadi siapa yang menentukan berhenti dengan menyambung bacaan? Kita dah yang baca. Jadi puan-puan kuasa kita amat besar di situ nak menentukan hukum tu berlaku ke tidak. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya bila berhenti pada alaikum, walaupun ada mim mati itu sekadar ulama sebut sebagai bacaan bersifat izhar sahaja. Belum lagi menjadi izhar syafawi. Cuba kita goskan balik. Bima fata'allahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Nampak tak tadi? Mula-mula kita berhenti alaikum. Lepas tu Ustaz Gostan balik, Ustaz teruskan bacaan alaikum liyuhajjukum. Puan-puan, bukankah sudah berlaku mim mati jumpa lam? Maka kembalikan dia kepada hukum izhar syafawi. Asalnya bacaan bersifat izhar aja. Tapi bila kita sambung dengan ayat berikutnya, layak jadi izhar syafawi. Jadi siapa yang menentukan sambung ke berhenti? Kita yang baca ayat tadi. Teruskan perjuangan kita. Puan-puan nampak tak kalimah mim mati jumpa ba? Kat mana? Liyuhajjukum bihi. Nampak tak? Mim mati jumpa ba. Maka itu tak lain tak bukan ikhfa syafawi badai. Dan puan-puan seterusnya ada nun mati. Silakan. Inda rabbikum. Sebut. Ada nun mati, jumpa dengan jawapan kita ikhfa hakiki. Masya-Allah, pandai. Puan-puan cuba satu lagi Ustaz pesan, rabbikum di hujung tadi sekadar bacaan bersifat izhar. Ustaz, bukankah dekat buku ni di buku nombor 2? Saya dah hafal nombor Ustaz. Nombor 2 ni namanya izhar syafawi. Ya. Dia anggap Ustaz yang buat buku ni anggap kita sambung, sedangkan dia tak tahu kita berhenti kat situ. Maka kalau sambung memang betul jadi izhar syafawi. Sebab kalau kita sambung ayat berikutnya, cuba ikut rabbikum afala ta'qilun. Rabbikum afala ta'qilun. Betul tak terjadinya mim mati jumpa dengan alif? Maka barulah berlaku izhar syafawi. Tapi kalau puan-puan berhenti aja, rabbikum sekadar bacaan bersifat izhar. Sambung lagi. Afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Carikan saya nun mati. Tak ada. Tanwin tak ada juga. Mim mati tak ada juga. Maka tak perlulah dibincangkan 8 hukum tadi. Tapi puan-puan sedar tak? Dalam ayat yang kita baca tadi ada nun sabdu. Kat mana nun sabdu? An-Nallaha. Dah belajar belum hukumnya? Belum. InsyaAllah kita belajar 2 minggu akan datang. Ya, bila balik kita kelas nanti bulan September, apa belajar hukum bab baru dengan ustaz namanya wajibul gunnah. Cuba sebut dulu. Wajibul gunnah. Yang melibatkan nun sabdu. Ada nun sabdu tadi, insya-Allah kita belajar akan datang ya. Sikit lagi. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa
Carikan saya nun mati. Wa minhum, sebut. Kau ada nun mati, jumpa dengan ha, izhar halki. Jangan sebut syafawi sebab dia kita jumpa nun mati. Tapi selepas ni ada mim mati. Cuba sebut. Sebab salah nak sebut macam mana ayatnya. Wa minhum ummiyuna. Sebut. Barulah ada mim mati jumpa dengan alif. Maka jawapan kita izhar syafawi. Wan, beza tak izhar halki dengan syafawi? Apa bezanya? Mereka berlainan keluarga. Siapa mak ayah izhar halki? Jangan ingat dapat ayah ni. Nun mati dah tak nulis. Siapa mak ayah izhar syafawi? Nun mati. Pandai. Jadi puan-puan ingat, walaupun hukum ni seakan-akan sama je nama ni kan, izhar halki, izhar syafawi, tapi mereka ni hakikatnya berlainan keluarga. Okey, kau start balik. Inna amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sebutkan kalimah yang ada nun mati. Wa inhum, sebut betul-betul. Jelas, nun mati jumpa dengan ha, izhar halki. Mim mati. Hum, sebut. Hum illa, sebut. Jelas, mim mati jumpa alif, izhar syafawi. Pandai. Sikit lagi. Fawailun lilladzina yaktumuna al-kitaba biaydihim. Carikan saya tanwin. Fawailun lilladzina. Ada tanwin kan kat situ kan? Pada sebuah depan jumpa dengan lam. Jawapannya idgham bilahuna. Carikan saya mim mati. Kenapa lambat? Ujung sekali. Biaidihim. Sebut. Bukan mim mati, tapi malangnya dia tak jumpa dengan huruf selepasnya. Jadi puan-puan, mim mati itu sekadar mim mati yang disebut bacaan bersifat izhar. Ustaz, nanti dalam exam, dalam latihan kami nak jawab ke bacaan bersifat izhar, jawabnya tak perlu jawab. Puan-puan, dia tak perlu jawab begitu. Puan-puan hanya perlu jawab hukum izhar syafawi atau izhar halki sahaja. Sambung. Thumma yaquluna hadha min 'indillah. Nun mati yang pertama. Min 'indi. Nun mati yang pertama, nun mati jumpa ain. Nun mati yang kedua. 'Indillah. Nun mati jumpa dal. Apakah hukum nun mati jumpa ain? Izhar hakiki. Nun mati jumpa dal. Ikhfa' hakiki. Alhamdulillah. Seronok jawab ramai-ramai ya. Alhamdulillah. Sama ayat berikutnya. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Bukankah tadi ada tanwin? Jumpa dengan qaf. Maka jawapan kita ikhfa' hakiki. Pandai. Fawailun lahum mimma katabat aydihim. Bukankah ada tanwin? Jumpa dengan lam ikut. Fawailun lahum. Idgham bilahun. Seterusnya ada mim mati. Jumpa dengan mim ikut. Lahum mimma. Hukumnya apa? Idgham syafawi. Cuma dalam buku ni ambil perhatian. Dalam buku ni disebut
idgham mislain sagir. Puan sama ke dengan idgham syafawi? Sama. Kenapa ada 2-3 nama? Sebab ulama Quran ramai. Jadi bila ramai maka berbagai-bagailah hujah pendapat di kalangan mereka, maka puan-puan kena hormati ataupun raikan pendapat ulama ya. Walaupun ada ulama lain mengatakan idgham mislain sagir, tapi ada juga ulama menyebut sebagai idgham syafawi, maka dua-duanya hukum yang sama. Cuma nama saja berbeza. Sambung. Wawailun lahum mimma yaksibun. Sama macam tadi. Yang pertama idgham bidahuna wawailun lahum, yang kedua idgham syafawi. Shadaqallahul azim. Baik, adakan sekadar ayat 79. InsyaAllah 2 minggu akan datang kita ada kelas pada awal bulan September. Puan-puan kita sambung ayat 80 pula. Dan jangan lupa kita akan belajar bab baru, bab yang ketiga, iaitu hukum wajibul. Terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari sama-sama kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.